bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih merezekikan kita untuk bersama solat berjemaah di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita menuju ke masjid, kita mendapatkan janji baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah setiap langkah itu melangkah ke masjid illa turfa'u anhu tuhattu biha anha khati'ah, dihapuskan baginya dosa dan diangkatkan baginya derajat. Setiap langkah-langkah kita menuju ke masjid, kita mendapatkan pahala dan menghapuskan dosa kita. Dan ini selari dengan apa yang dibacakan imam apabila pada solat subuh tadi beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yuzhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan dosa-dosa. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, apabila kamu buat jahat, cepat-cepat buat baik, tamhuha, kebaikan itu boleh menghilangkan kejahatan yang kalian buat. Semoga dengan ini juga menjadikan hati kita lebih lembut. Kerana hati ini dalam hadis sabda baginda SAW menyebutkan, hati ini umpama kertas putih. Apabila seseorang melakukan dosa, maka ia ada satu titik hitam. Apabila buat dosa lagi, ada 2 titik hitam, 3 titik hitam, sampailah kalau seandainya hati itu keras dengan dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil ini kalau dibuat banyak, dia akan menjadikan satu dosa seperti dosa besar kesannya, kerana ia akan menghitamkan hati kita. Dengan demikian, apabila kita banyak buat kebaikan, semoga hati kita kekal bersih, hati kita kekal putih, hati kita sentiasa lebih lembut untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati dah keras, umpama tapak kaki yang keras pijak batu kecil tak terasa, tapak kaki yang lembut memijak batu kecil terasa, sebab tapak kaki dia lembut. Hati yang keras buat dosa kecil dah tak terasa dah. Hati yang keras cakap benda-benda yang tak baik, dia dah tak rasa dosa. Hati yang keras bila mana dia melakukan perkara-perkara yang tak baik, dia dah tak rasa dosa dah. Kerana hati tersebut dah keras, tetapi hati yang lembut buat dosa kecil terasa. Jadi syukur pada Allah, semoga dengan setiap langkah-langkah kita menuju ke masjid ini, kita dapat solat qabliyah, kita dapat nanti insya-Allah kita akan solat sunat isyraq atau kita namakan solat sunat syuruk, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal ghadata fi jamaah, siapa solat subuh berjemaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta yatlu'a asy-syams, kemudian dia duduk, dia berzikir kepada Allah, atau dalam bahasa lain kita sekarang ni sedang mengingati Allah dengan cara melalui majlis ilmu, hatta yatlu'a asy-syams, sampailah matahari terbit. Matahari terbit kalau kita rujuk pada mufti wilayah persekutuan lebih kurang 15 minit, 12 ke 15 minit. Jadi insya-Allah kelas kita akan berakhir pada 7.40. Kerana syuruk 7.25, so kita akan panjangkan 15 minit, 7.40 insya-Allah kita selesai. Lalu kita solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat apa? Solat 2 rakaat syuruk. Moga-moga Allah berikan kita rezeki atau pahala ke ajri hajjatin wa umratin tamah, dapat pahala haji, dapat pahala umrah sempurna dan sempurna. Tuan-tuan, berbicara walaupun nampak 2 rakaat ini macam simple, tetapi ada dalam sebuah hadis yang lain, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat melalui sebuah perkuburan, kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, rak'atani khafifatani, wahai sahabatku, 2 rakaat yang ringan. Apa maksud 2 rakaat yang ringan? Maksudnya yang simple. Mungkin kita hanya baca Al-Fatihah sahaja. Mungkin surah yang baca tu hanya Qul huwallahu ahad, atau surah Wal Asr, atau surah Al-Kautsar yang pendek-pendek. Kemudian mungkin apabila sujud atau bila rukuk, kita hanya baca bertasbih Subhana Rabbiyal Azim sekali, atau Subhana Rabbiyal A'la sekali. Kerana itu kadar sah. Kalau 3 kali itu afdal, sedikit paling sempurna 3 lah. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Tapi kalau dia baca 1 kali pun, ia dikira sebagai sah juga.
Cumanya kita kata 2 rakaat yang simple. 2 rakaat yang simple kata Rasulullah SAW, bima tahqirun, yang kalian anggap benda ni biasa-biasa saja. Tetapi ahabbu ilaih, lebih dicintai oleh penghuni kubur ini, min baqiyati dunia, daripada seluruh kekayaan yang kalian miliki. Kalaulah ahli kubur ni boleh bercakap, maka nescaya mereka akan mengatakan 2 rakaat ini lebih baik daripada kekayaan yang kita ada, rumah yang kita ada, kereta yang kita ada. Kerana 2 rakaat inilah yang boleh menyelamatkan kita nantinya di hari akhirat kelak. Maka syukur pada Allah, hari ini Allah pilih kita menjadi tetamu Allah untuk kita datang ke masjid, solat berjemaah. Dan insya-Allah dalam sebuah hadis yang lain sabda baginda SAW, man ghada ilal masjidi aw raha, barang siapa yang pergi ke masjid pagi ataupun petang hari, a'adallahu lahu nuzuda, Allah sediakan baginya hidangan di syurga. Kullama ghada aw raha, kullama ghada aw raha, setiap kali dia pergi dan setiap kali pada pagi ataupun siang hari. Maksudnya kalau kita bertamu ke rumah orang, orang sediakan kita minuman, orang sediakan kita teh, orang sediakan kita kuih muih. Kalau up sikit mungkin dia bagi makan lunch ke, mungkin ada mihun ke, ada mi goreng ke. Itu kalau kita bertamu ke rumah orang. Bagaimana apabila kita bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitu masjid? Maka sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, siapa yang pergi ke masjid, Allah sediakan hidangannya di syurga. Beruntung kita, mudah-mudahan moga-moga ia menjadi pahala kita nanti di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, kita kembali lagi dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kisah berkenaan dengan Nabi Saleh alaihi salam. Kita dah bercerita berkenaan dengan Sayyidina Adam, Qabil dan Habil. Kita bercerita pasal Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh kita sebutkan sebagai ayahanda manusia yang kedua. Kerana selepas Nabi Nuh alaihi salam, zuriat yang berbaki, wa tarakna zurriyatuhumul baqin, yang berbaki adalah zuriat Nabi Nuh sahaja. Daripada zuriat Nabi Nuh alaihi salam tu lahirlah keturunan Hud, iaitu kaum Ad. Kemudian daripada Nabi Saleh juga lahirlah ada namanya Nabi, daripada keturunan Nabi Nuh ada kaum Ad, yang mana diutuskan kepada kaum Ad itu Nabi Nuh. Kemudian daripada Nabi Nuh juga ada keturunan yang mana kaum Samud, daripada Nabi Saleh, yang mana daripada kaum Samud itulah Nabi Saleh alaihi salam. Saleh, Salaha, daripada 3 asal suku kata Saleh. Salaha yang bermaksud membawa kebaikan. Kalau Saleh, membawa kebaikan. Dalam hadis juga pernah disebutkan dalam ayat Saluha. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah fa idza saluha saluha fa idza saluhat saluha al jasadu kullu. Sesungguhnya dalam hati kita ini, di dalam jasad kita ini ada mudghah, ada segumpal darah, kata Rasulullah. Kalau saluh, kalau dia baik, maka semua jasad ni baik. Tapi kalau segumpal darah ni sakit, maka semuanya ini akan idza fasadat, kalau dia rosak maka semua akan rosak. Ala wa huwal qalbu, ketahuilah segumpal darah itu adalah daging, adalah hati, qalbu, hati. Sebab itulah hati ni perlu kita sentiasa jaga. Kerana kalau hati ni baik, insya-Allah semua baik. Tapi kalau hati ni jahat, hati ni busuk, hati ni penuh dengan rasa dengki, maka dia akan memberikan kesan kepada tubuh badan kita, daripada kesehatannya, daripada perwatakannya, daripada akhlaknya. Akhlak seseorang mencerminkan hatinya. Berarti hati ini sebenarnya yang sangat penting. Sebab tu untuk menjaga hati perlu ada asbab, perlu ada perbuatan. Bagaimana yang disebutkan, menjaga mata contohnya. Sebab itulah kalau seandainya Al-Quran berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, wahai orang beriman, jaga pandangan, wa yahfazu furujahum, dan jaga kemaluan. Kenapa Allah mendahulukan jaga pandangan dan jaga kemaluan? Untuk mengelakkan daripada berzina. Kenapa? Kerana pandangan inilah yang akan jatuh kepada hati. Daripada hati itu dia akan membawa kepada, kalau baik, bagi amal soleh. Kita dapat hati baik, oh saya nak pergi ke masjid lah hari ini. Tapi kalau hati tak baik, wa'iyyazubillah, takut dia akan membawa kepada perkara-perkara yang tidak baik. Jadi soluha bermaksud adalah sesuatu yang baik. Kalau ada kawan namanya muslih,
berarti dia adalah orang yang ingin membawa kepada kebaikan. Dan perkataan islah ni pun daripada kalimat soluh, islah. Baik, jadi kembali lagi berkenaan dengan kisah Nabi Saleh alaihi salam. Kalau kita cerita Nabi Hud, yang mana kaum Ad ia tinggal di kawasan Yaman, iaitu Saudi bawah selatan. Sedangkan Nabi Saleh pula kaumnya Thamud tinggal di kawasan Saudi sebelah utara. Jadi agak jauh sikit. Jauh berbanding kaum. Dan Nabi Saleh alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran 9 kali. Nama Nabi Saleh alaihissalam disebutkan 9 kali. Dan Nabi Saleh ini kaum Thamud datangnya atau mereka ini wujudnya setelah kaum Nabi Hud, iaitu setelah kaum Ad. Hud kaumnya Ad. Nabi Saleh kaumnya adalah Thamud. Jadi jangan sampai silap lah. Wa ila Thamud akhahum Salihah wa ila Adin akhahum Hud. Jadi kaum Ad nabinya Hud, kaum Thamud nabinya Saleh. Kaum Ad, lepas kaum Ad dah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dengan maksiat yang mereka lakukan. Dan perlu kita ketahui Nabi Hud alaihi salam tidak ada kubur yang jelas. Jadi para anbiya, nabi-nabi ni tak ada yang clear di mana kubur mereka. Yang mana satu yang betul nak kuburnya, melainkan satu saja, iaitu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Tetapi kubur Nabi Ibrahim alaihissalam sekalipun yang dikatakan di Hebron itu melalui sejarah periwayatan. Kalau kita pergi ke Yaman, ada yang mendakwa ini kubur Nabi Hud. Bahkan ada ritual yang dilakukan di sana. Bila kita tanya dari mana tahu ini kubur ni, dia kata ini daripada mimpi orang saleh. Itu berdasarkan pandangan mereka. Tetapi ada tak bukti-bukti yang nyata? Tidak ada, melainkan mimpi sahaja. Jadi kita nak katakan, sebab itulah pandangan Syekh Salah Khadi yang kitab yang kita baca ni, iaitu berkenaan dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Beliau menyebutkan wa mata Hud alaihi salam, Nabi Hud meninggal dunia, wala nadri aina dufina, dan kami tak tahu kat mana dia meninggal. Meninggalnya di mana, kuburnya di mana, dimakamkan di mana, tidak diketahui. Kenapa kita nak cerita benda ni? Sehingga kita tak salah pergi kubur. Contohnya kita pergi kubur, kita ingat ini kubur mak ayah kita, rupanya silap tempat lain. Kita takut begitu. Walaupun sebenarnya apabila kita mendoakan ibu bapa kita, baik di kuburan ke, atau di masjid ke, atau di rumah ke, sama sahaja, tetap sampai. Ustaz, saya nak doakan mak ayah saya. Dekat mana? Dekat masjid, pahala sampai. Dekat rumah, pahala sampai. So nak pergi ke perkuburan ni, sebab kadang-kadang ada orang, jom kita pergi kubur, jom sama-sama kita doakan. Boleh, tak jadi masalah. Cumanya jangan sampai hanya pergi kubur baru nak doakan. Tidak, kita sentiasa mendoakan ibu bapa kita di mana sahaja mereka, di mana sahaja kita berada. Takut ada orang pergi mendoakan ibu bapanya setahun sekali saja, masa hari raya pergi ziarah kubur. Time-time lain tak doakan. Bukan begitu, tetapi boleh dilakukan di mana-mana. Dan sebenarnya intipati daripada ziarah kubur, suatu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Rasulullah tak bagi ziarah kubur langsung. Kenapa? Kerana berlakunya kesesatan kaum-kaum sebelum Rasulullah SAW itu akibat terlalu memuliakan kubur, memuja kubur, menjadikan kubur itu sebagai tempat sesembahan. Dan ini yang berlaku pada kaum Nabi Nuh, kerana mereka telah melakukan kesyirikan. Mereka jadikan kubur ni tempat puja, sembelih dekat kubur, nak bagi makanan letak dekat kubur. So dia telah melampaui batas. Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu aku larang untuk ziarah kubur. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-an fazuruha, lani ziarahlah kubur, fa innaha tudzakirukum 'anil maut. Ziarah kubur ni untuk apa, kata Rasulullah? Untuk mengingati kematian. Jadi asal daripada ziarah kubur, asalnya adalah untuk mengingati kematian, untuk doa, untuk kita baca Al-Fatihah dan sebagainya, tidak terhad di kubur, di mana sahaja pun tetap sampai. Ini kita nak ceritakan. Dan pernah Rasulullah SAW juga bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, Allah melaknat orang Yahudi, Allah melaknat orang Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Maksudnya apa? Sebagai tempat ibadah, tempat meminta, tempat berdoa.
Jadi bila kita pergi kubur ni bukan untuk berdoa, tetapi kita mendoakan penghuni kubur tersebut. Baik, kembali kepada perkara yang kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh ini kaumnya Thamud. Thamud ini daripada kalimat Thamada yang bermaksud adalah al-ma'ul qalil, air yang sedikit. Jadi tempat kawasan Thamud ini dia tak banyak air ni. Dan sesiapa yang mungkin pernah buat umrah, kadang-kadang dia ada ikut package travel pergi ke Madain Saleh, iaitu tempat ini yang mana memang di sana tidak banyak kawasan perairannya, airnya tidak banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan kaum Thamud ini, wa thamud alladhina jabu sakhra bil wad. Thamud ini orangnya tinggi, orangnya kuat. Jadi mereka ni antara kelebihannya jabu sakhra bil wad. Mereka ni memotong gunung dan ganang. Potong. Kita tak tahu teknologi zaman dahulu ni macam mana. Bahkan sampai sekarang mereka masih belum menemukan lagi bagaimana caranya Firaun membina piramid. Siapa yang pernah pergi piramid tengok dekat kan, siapa pernah pergi piramid, dia akan tengok batu piramid itu besar. Kalau saya berdiri ni, satu kan piramid ni daripada batu kotak. Satu batu tu saja kita berdiri tinggi tu dia lebih besar lagi. Nampak daripada jauh tu nampak pendek lah. Tapi nak katanya bagaimana dengan teknologi yang zaman dahulu yang kita tak tahu, tapi boleh buat satu batu yang besar, gerakkan daripada satu tempat ke tempat yang lain dan pasang satu-satu dan jadi cantik dia punya tempat tersebut. Maksudnya menggunakan apa? Jadi inilah kita nak katakan Nabi kaum Thamud juga memiliki teknologi yang sama. Wa thamud alladhina jabu sakhra, mereka potong bukit gunung ganang ni. Potong dengan apa? Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Tetapi dan bahkan dalam ayat yang lain, wa tanhituna minal jibali buyuta. Mereka ini dengan kemampuan mereka tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Allah SWT berfirman, dengan kekuatan mereka, kehebatan mereka ini, mereka boleh menjadikan gunung ganang ini sebagai istana dan mereka menjadikan sebagai tempat-tempat rumah mereka. Hebat, besar. Dan kalau pergi melihat, kalau kita tengok dekat Madain Saleh ni, pintu-pintu masuk mereka pun besar juga. Sebab memang mereka ni orangnya besar-besar. Daripada zaman Nabi Adam sendiri dah besar, iaitu seperti yang saya selalu sebutkan, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahawasanya tingginya Sayyidina Adam apabila Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam setinggi 60 hasta. Iaitu 60 hasta situna dhira'an bersamaan dengan hampir 27 meter. 27 meter kali 100 bersamaan dengan 2700 cm. Kalaulah saya ni tingginya 160, kita bahagikan dengan 2700, hampir tingginya Sayyidina Adam AS. Nabi Adam AS ni 15 ke 20 kali gandanya kita. 15 kali gandanya saya tingginya, itulah tingginya Nabi Adam AS, bahkan mungkin lebih. Jadi kita nak katanya berkurang, benar kata Rasulullah, maka ketinggian mereka itu berkurang sehingga menjadi seperti kita semuanya. Maksudnya kalau daripada Nabi Adam tu dah 60 cm, 60 hasta, bagaimanalah bawah-bawahnya juga, iaitu kaum Thamud ini yang mana begitu tinggi. Tuan-tuan, dengan kekayaan yang mereka ada, kekuatan yang mereka ada, akhirnya mereka ini sampai kepada satu sikap, iaitu sikap sombong dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apabila seseorang dia dah terlalu dengan kehebatan, dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya sombong, membawa kepada kesesatan, membawa dia rasa akulah yang Allah Subhanahu wa taala ni bukan Tuhan. Usahkan kaum Thamud, Iblis laknatullahi alaihi, Iblis pun bila dah rasa sombong, dia tak nak ikut cakap Allah Subhanahu wa taala. Apabila firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, usjudu, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Semua sujud, Iblis tak nak. Iblis kata, kenapa aku nak sujud? Ana khairum minhu, aku lagi baik daripada Adam. Iblis rasa dia lagi hebat. Maka begitu jugalah kaum Thamud, apabila mereka dah merasa mereka lah bangsa yang paling bertamadun, bangsa yang paling hebat, bangsa yang boleh buat rumah cantik-cantik daripada gunung ganang dan sebagainya, membawa kepada kesombongan, membawa kepada kesyirikan. Maka Nabi Saleh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada mereka, dan Nabi Saleh pun menyebutkan, qala ya qaumi a'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala
ma lakum min ilahin ghairu. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Kemudian apabila dah berdakwah kepada mereka, mereka menolak. Mereka menolak. Dan mereka kata, kalaulah seandainya engkau ini betul-betul Nabi, pada ja'at, lalu mereka meminta fa'ti bi bayyinah. Mana bukti bahawasanya engkau ini adalah Nabi? Kami cabar engkau. Kata kaum Saleh. Nampak tak gunung ni? Jadi kan mereka dekat kawasan Gunung Ganang yang tak banyak air. Kami cabar, wahai Saleh, engkau keluarkan ada seekor unta yang hamil keluar daripada Gunung Ganang ini, daripada bebatuan ini. Maka kaum Nabi Saleh kata, kalau betul keluar unta daripada tempat ni, kalian akan beriman? Dia kata, ya, kami akan beriman. Lalu apa yang berlaku? Nabi Saleh alaihissalam disebutkan dalam kitab tafsir, berdoa, meminta kepada Allah. Zahaba ila musallah, pergi ke tempat solatnya, dia solat, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul, ketika itu keluarlah seekor unta daripada bebatuan tersebut. Maka kata Nabi Saleh alaihissalam, hadihi naqatullah, ini adalah untanya Allah. Dah keluar dah. Unsyara, hamil 10 bulan. Lakum ayah, sebagai bukti kepada kalian yang kalian minta tu. Fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. Kata Nabi Saleh, unta ni dah keluar, sekarang Allah Subhanahu wa taala nak uji kamu, jangan kacau unta ini. La tamassuha bisu', jangan diganggu unta ini, biarkan unta ini bersendirian. Dan unta ini ada haknya. Apa haknya? Laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Unta ini akan diberikan hak untuk minum, dan jadi mereka itu ada kawasan minuman. Seperti yang saya sebutkan, kawasan itu tak banyak tempat minum. Jadi tempat minumnya hanya satu. Kata Nabi Saleh, unta ini bagi dia minum, waktu time dia minum, kalian jangan minum. Kalian buatlah benda lain. Nanti esok unta tu tak minum, kalian yang minum. Jadi hari laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum, maksudnya kita tukar-tukar. Hari ini hari unta, esok hari kalian. Lusa hari unta, tulat hari kalian. Maksudnya bertukar-tukar. Dan di masa yang sama, ada ulama menafsirkan, bukan sekadar unta tu mampu minum semua air ni. Jadi nak katanya satu kawasan al-ain, mata air tu boleh diminum oleh unta ni, habis. Ini antara kita katakan mukjizat. Dan naqatullah, apabila nama makhluk dinisbahkan kepada Allah, naqatullah, untanya Allah, maka dia tak sama macam unta-unta yang lain. Unta lain boleh disembelih, unta lain boleh kita jadikan sebagai binatang tunggangan. Tapi naqatullah, untanya Allah ni sebagai bentuk kemuliaan. Apa-apa makhluk yang dinisbahkan kepada Allah, maka ia membawa kepada kemuliaan. Contohnya baitun, rumah. Tapi kalau baitullah, rumahnya Allah, maka ini bukan calang-calang rumah, ini masjid. Ini tempat sesuatu yang dimuliakan. Ini yang mana orang uzur tak boleh masuk, ada hukum hakamnya sendiri. Contohnya abadun, hamba. Tapi kalau abadullah, hambanya Allah, hamba ni tak ada nilai. Tapi apabila abadullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala, berarti ini subhanallah, hambanya. Sebab itulah dua nama yang dicintai, yang paling ahabul asma'i ilallah, dua nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua Abdul Rahman. Ini antara dua nama yang digalakkan untuk bagi nama kepada anak-anak kita. Cuma ni, kalau dekat dalam kita punya, kita katakan dalam negara kita, orang-orang kita ni lidahnya ini suka menyebut dua suku kata. Kalau Abdullah, dia tiga suku kata, panjang sangat. Jadi itu yang dipendekkan. Jadi Paklah, Dolah, kan. Nama contohnya Raqiyah, cantik dah Raqiyah tu. Raqiyah ni maksudnya orang-orang yang membangkitkan. Tapi jadinya Cikia, Cikia dia jadi dua. Jadi Abdullah, takut-takut orang panggil Dolah tak sampai makna tu. Contohnya nama saya ni Mustafa Mu'al. Orang Arab dia suka nama panjang. Ya Abdullah, Ya Abdul Rahman, Ya Mustafa, dia suka lidahnya panjang. Tapi kalau kita cerita nama kita dekat orang Melayu ni, nama saya Mustafa, dia tak jadi Mustafa dah.
Dia akan panggil mus. Hai mus, hai topak. Silap-silap topek orang panggil gitu kan. Jadi dia punya nama tu pelik sikit. Sebab tu sedangkan nama ini adalah doa. Jadi kalau boleh carilah nama-nama yang ada isi doanya untuk anak-anak kita. Contoh ada orang namanya Sahal, mudah, Allah mudahkan. Ada perempuan namanya Suhaila misal kata, iaitu di apa segala sesuatu itu dipermudahkan yasir. Nama tu kita pastikan. Jangan cari nama yang tak ada doa, yang tidak ada isinya, tidak ada membawa maknanya. Kerana apa? Kerana pernah berlaku pada zaman Rasulullah, ada orang namanya tak baik. Rasulullah suruh tukar nama. Jadi itu kita nak katakan nama ni biarlah pendek tetapi ada maknanya. Baik, kembali lagi berkaitan dengan kisah dakwah Nabi Saleh alaihi salam ini. Jadi Nabi Saleh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, Nabi Saleh alaihi salam berkata kepada mereka, inni lakum rasulun amin. Aku ini adalah rasul yang aman. Amin, aman. Aku tak tipu kalian. Bahkan dalam ayat lain kata bagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma as'alukum alaihi min ajr." Kata Nabi Saleh, aku tak minta upah daripada dakwah ni. Aku ikhlas. In ajriya illa 'ala Allah. Aku betul-betul ikhlas. Marilah kita sama-sama beriman kepada Allah. Inilah kita katakan hebatnya pendakwah-pendakwah zaman dahulu. Pernah Nabi Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah isteri Rasulullah tanya, "Wahai suamiku, wahai Rasulullah, ada tak hari yang paling menyedihkan bagi engkau setelah mana peristiwa peperangan Uhud?" Perang Uhud ni sedih. Sebab apa? Sebab kaum muslimin ramai yang meninggal dunia akibat kekalahan pada fasa yang pertama. Maksudnya kalau perang Uhud ini mereka diserang kerana kawasan Bukit Pemanah itu tidak dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi mereka kalah pada fasa yang pertama ini. Bahkan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik kesayangannya Rasulullah SAW, meninggal dunia dalam perang. Sedih. Aisyah tanya, ada tak yang lebih sedih daripada perang Uhud ini? Kata Rasulullah SAW, ada. Hari di mana ketika aku berdakwah, aku mengajak orang, kemudian aku dihalau, ditolak oleh oleh kaum iaitu kaum Quraisy, tolak Rasulullah SAW. Sehingga sedihnya Rasulullah keluar daripada kota Mekah, berjalan di padang pasir, la yadri aina dhahaba. Rasulullah tak fikir dah ke mana Rasulullah pergi, dalam keadaan sedih. Macam kita ni kalau tengah fras, tengah pening, tengah macam tak tahu nak buat apa, jalan tu tak fikir apa dah, jalan saja. Macam itulah Rasulullah SAW kata, saking sedihnya, kerana terlalu sedihnya berjalan di padang pasir, Rasulullah la yadri aina dhahab. Rasulullah SAW tak tahu ke mana Rasulullah SAW nak pergi. Sehingga Allah utus malaikat Jibril, Allah utus dengan malaikat Jibal, iaitu malaikat gunung dan ganang. Malaikat gunung kanan kata apa? Malaikat gunung kata, wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah. Kalau untuk melaksanakan apa sahaja yang kau perintahkan. Kalau kau suruh aku untuk ambil gunung ni, timpakan kepada kaum musyrikin yang menolak dakwah kau, aku akan buat. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak. Bahkan aku berharap agar ada zuriat-zuriat yang dilahirkan daripada keturunan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini spirit pendakwah zaman dahulu. Mereka berdakwah. Rasulullah sedih kerana Rasulullah SAW tidak mahu melihat umatnya di dalam neraka. Kita kalau nampak mak ayah kita dibakar api, kita ada rasa kesanggupan tu tak? Mak ayah kita dibakar api hidup-hidup, kita nampak orang dibakar hidup-hidup, mestilah hati kita ni tak sedih. Mestilah hati kita ni, begitulah Rasulullah. Apabila Rasulullah berdakwah dan orang tolak, Rasulullah SAW memperumpamakan sesungguhnya, jadi ada unggun api, sesungguhnya api ni, kalau seandainya unggun api dibakar dalam kegelapan malam, maka apa yang berlaku? Kunang-kunang, kalkatu, mereka al-jarad, belalang, mereka akan pergi ke unggun api tu. Sebab bayangkan kalau semua gelap malam, kalau kat padang pasir gelap belaka, kemudian kita bakar api, haiwan-haiwan kecil akan datang kemudian membakar diri mereka. Sebab apa? Tertarik dengan cahaya dalam kegelapan. Kata, dan apa yang kalian akan buat? Kita yang kat sebelah unggun api ni, kita akan menghalau. Jangan sampai terbakar. Maka Rasulullah kata, begitulah aku.
Aku ini menghalang kalian untuk jangan sampai kalian membakar diri kalian di api neraka. Cuma yang faritun, ada yang terlepas daripada tanganku, maksudnya akhirnya membakar diri. Jadi sedihnya seorang pendakwah ini apabila dakwahnya ditolak kerana dia melihat bahawasanya subhanallah, dia tak mampu nak bawa kaumnya. Dan inilah perasaan Nabi SAW. Cumanya pendakwah kita, kita takut pada zaman sekarang apabila kita menilai dakwah kita ni dengan duit. Nak ajak saya dakwah, boleh. Nak mengajar ngaji, boleh. Macam mana? Bayar RM5,000. Kalau tak bayar tak apalah, minta maaf lah, terima kasih lah. Kan? Dia tak ada rasa sedih tu. Dia kata kalau nak tak nak sudah. Itu satu sisi, yang mana pendakwah menjadikan dunia sebagai fikiran. Dan ini muhasabah untuk diri saya pribadi. Jadi pendakwah yang menunggang agama, menjadikan agama sebagai barang jualan, ini sesuatu yang mana dilarang. Tapi di masa yang sama ada golongan yang kedua, yang mana menunggang keikhlasan orang yang berdakwah. Oh ustaz, kami tak bagi ustaz duit minyak ustaz. Ustaz dakwah saja, tak ada duit, tak ada apa, tak ada ni. Kesian jugalah ustaz tu. Dia pun ada bil elektrik, dia pun ada. Kalau contohnya kita melatih, ada orang nak mengajar anak kita ngaji. Kalau kita ngajar orang ngaji, kita bayar dia sikit. Tapi kalau ada orang cikgu ajar matematik, kita bayar dia lebih. Wahal matematik untuk urusan dunia, dan ustaz ini untuk urusan akhirat. So dia kata tak apa, ustaz ni kita bayar rendah, cikgu ni kita bayar lebih. Maka menunggang keikhlasan orang-orang yang beragama ini sesuatu yang tidak baik. Menunggang agama untuk kepentingan dunia pun tidak baik juga. Dua-dua tidak digalakkan. Jadi wama as'alukum alaihi min ajr. Nabi Saleh alaihi salam menyebutkan, aku ni dalam bertawaf tak minta apa-apa, hanya minta kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Saleh alaihi salam mengingatkan kepada mereka tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dalam Al-Quran disebutkan, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Kata Nabi Saleh, ingatlah Allah dah jadikan kalian ni pengganti min ba'di 'ad, setelah kaum 'ad. Maksudnya kaum Samud ini setelah kaum 'ad. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Kalian boleh buat rumah yang tinggi-tinggi. Ini satu kenikmatan. Kita ada teknologi boleh buat ini semuanya. Ini satu nikmat. Fazkuru ala Allah. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kerosakan di muka bumi ini. Tapi apa yang berlaku? Kazzabat Samudul mursalin. Atau dalam ayat lain kazzabat ashabul hijril mursalin, iaitu Samud, iaitu mereka ini mendustakan al-mursalin, mendustakan semua nabi. Allah menyebutkan kaum Samud apabila menolak Nabi Saleh, mursalin, kazzabat, kamu itu mendustakan semua nabi. Ulama kata, kenapa Allah kata nabi kaumnya Samud ini mendustakan semua nabi? Ulama kata, walhal mereka hanya mendustakan Nabi Saleh. Mereka hanya tak percaya pada Nabi Saleh. Mereka hanya tidak beriman kepada Nabi Saleh. Tetapi Al-Quran merakamkan kazzabat Samudul mursalin. Kaum Samud telah pun mendustakan semua nabi. Kerana mendustakan seorang nabi seperti mendustakan semua nabi. Mendustakan Rasulullah seperti mendustakan semua nabi. Mendustakan Nabi Isa seperti mendustakan semua nabi. Mendustakan Nabi Musa seperti mendustakan semua nabi. Kaum Samud mendustakan hanya Nabi Saleh, tetapi seperti mendustakan semua nabi. Sebab tu tidak sah iman kita sampai kita beriman bahawasanya Nabi Isa itu nabi, Nabi Musa itu nabi. Bahkan rukun iman kita adalah al-iman bi rusul, iman kepada rasul-rasul. Sekarang kalau contohnya dia berkata saya beriman dengan Nabi Musa, saya beriman dengan Nabi Isa, Nabi Isa alaihissalam, tetapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, adakah kita nak katakan dia min ashabil jannah, sebahagian daripada ahli syurga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sami'a bi yahudiyyun wala nasrani. Tidaklah orang Yahudi mendengar aku, orang Nasrani mendengar aku, tetapi tidak beriman kepadaku, melainkan illa kana min ashabin nar, melainkan daripada golongan ahli neraka. Kenapa? Mendustakan Rasulullah seperti mendustakan keseluruhan nabi.
Jadi ini sebenarnya sebab ada yang kata tak apa, selagi mana kita masih beriman dengan agama langit, masih kita beriman dengan agama samawi, semua masuk syurga. Kita katakan tidak, kerana mendustakan satu nabi berarti mendustakan keseluruhan semua nabi. Dan kemudian dakwah Nabi Saleh ini ditolak. Mereka tidak mahu beriman. Antaranya kenapa sebab mereka tidak beriman, mereka berkata qalu innama anta minal musahhari. Kami tak nak beriman sebab engkau ni antara orang-orang yang macam dah disihir. Kami nampak engkau musahhari, engkau ni macam penyihir, disihir. Dan ini fitnah yang sama yang dilakukan oleh pada Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat namanya Abu Tufail Amru Ad-Dausi. Dia daripada kabilah Daus. Abu Tufail Amru ni dia tak pernah jumpa Rasulullah. Dia belum beriman lagi. Jadi bila dia datang ke Mekah dan zaman dahulu, apabila mereka ni zaman dahulu, zaman jahiliyah, mereka buat haji juga. Abu Jahal pun buat haji, Abu Lahab pun buat haji, buat umrah. Tapi haji umrah mereka ni dengan kesyirikan. Mereka sembah berhala, mereka minta pada berhala. Jadi Kaabah tu penuh dengan berhala-berhala. Dekat Bukit Sofa pun ada berhala, dekat Bukit Marwah pun ada berhala. So orang-orang jahiliyah dulu buat umrah, buat haji. Sebab haji ni daripada zaman Nabi Ibrahim lagi dah ada. Jadi nak diceritakan Abu Tufail Amru Ad-Dausi ni bila dia datang Mekah, dia nak buat ibadah, dia jumpa dengan Pak Arab, geng-geng Abu Jahal ni, yang mana mereka kata, Abu Tufail, jangan jumpa dengan seorang lelaki ni nama dia Muhammad. Sebab kalau kau jumpa dia, nanti engkau akan disihir. Perkataan-perkataannya manis, perkataannya ini boleh menyebabkan engkau ni berpisah, menjadi benci dengan agama engkau, benci dengan ahli keluarga engkau yang sembah berhala dan sebagainya. Jadi kata Abu Tufail Amru Ad-Dausi, asal aku jalan je jumpa orang Arab, jumpa kabilah Arab ni, dia akan kata jangan jumpa Muhammad. Berhati-hati, jangan dengar apa yang dia cakap. Sebab ayat Nabi Muhammad ni macam sihir, dia boleh mempersonakan. Sampai kata Abu Tufail Amru Ad-Dausi, sampai bila aku dekat Kaabah tu, aku ambil kain kapas tutup telinga aku untuk memastikan aku ni tak dengar apa Rasulullah, apa yang Nabi Muhammad SAW cakap. Kerana orang kata bila dah dinasihatkan, asal jalan je jangan jumpa Muhammad, asal jangan jumpa Muhammad, dia ni penyihir, pendusta dan sebagainya. Pendek ceritanya, Abu Tufail Amru Ad-Dausi ni di masa yang sama dia orang yang bijak. Dia ni penyair. Zaman dahulu ni, siapa yang pandai syair, yang pandai menyusun bahasa Arab dengan cantik, dia antara orang-orang yang bijak. Macam dalam bahasa kita ni, sastrawan. Jadi kata Abu Tufail, kenapa aku perlu ikut cakap orang-orang yang kata jangan dengan dia? Dia aku sendiri yang menentukan, sehingga aku boleh menilai mana yang baik, mana yang buruk. Lalu dikeluarkan kapas dia sebab dia nampak Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW lalu dia tanya, wahai Muhammad, apa yang kau cakap ni? Apa yang kau bicarakan selama ini? Maka Nabi Muhammad SAW membaca 3 surah. Yang mana 3 surah ni insya-Allah kita semuanya hafal. Dan 3 surah inilah yang menyebabkan Abu Tufail Amru Ad-Dausi ni masuk Islam. Apakah surah tersebut? Iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Surah berkenaan dengan ketuhanan. Qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan kita satu-satunya. Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Kita tak letakkan kebergantungan kita kepada tangkai. Kita tak letakkan kebergantungan kita kepada bumung. Kita tak letakkan kebergantungan kita kepada haiwan-haiwan, tapi kita letak kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu fitnah pertama Nabi kaum Samud kepada Nabi Saleh, anta minal musahharin. Engkau ini antara orang-orang yang kami lihat memiliki kekuatan disihir, penyihir. Kemudian yang kedua, dia kata, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Buat apa kami beriman dengan kau Saleh? Engkau ni ma anta illa basyarun mithluna. Engkau ni manusia macam kami. Engkau sama-sama ya'kulu at-ta'am, kau sama-sama makan macam kami. Yamshi fil aswaq, kau berjalan di pasar, shopping di pasar macam kami. Lepas tu tiba-tiba kami nak ikut engkau. Engkau ni siapa? Kalaulah seandainya Allah nak utus Nabi, utuslah malaikat ke apa? Ini manusia. Maka ketika itu, jadi fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. Maka bagi bukti.
bagi dalil, bagi bukti bahawa kau ni rasul, kalau kau ni adalah orang yang nabi yang benar. Dan itulah kisah bagaimana bila mereka minta unta, fa'ti bi ayah, lalu unta tersebut keluar, dan di masa yang sama ketika itu mereka diperintahkan untuk tidak mengganggu unta tersebut. Tetapi sayang, apabila mana unta tersebut dah dikeluarkan, mereka juga berkata kepada Nabi Saleh, qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Wahai Saleh, kami ni dulu harap sangat kat engkau ni jadi pemimpin kami, marjuwa, sebab akhlak engkau ni baik, engkau ni bagus. Tapi tiba-tiba kau datang untuk atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Tiba-tiba kau datang untuk kami sembah Tuhan, maksudnya yang mana dah lama mak bapak kami sembah. Maksudnya apa? Dulu ni mereka sayang dengan Nabi Saleh, sayang dengan Nabi Saleh, marjua, maksudnya mengharapkan Nabi Saleh ni boleh menjadi orang, kita kata dia ni boleh pergi jauh, mungkin masa muda-muda. Tapi bila mana Nabi Saleh bawa dakwah jangan sembah hanya selain Allah, mereka menolak Nabi Saleh alaihissalam. Dan ini berlaku pada zaman Rasulullah. Rasulullah sebelum menjadi Nabi, Rasulullah ni dah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang mana aman percakapannya. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau aku seandainya aku cakap dekat belakang ni, jadi ketika Rasulullah SAW naik dekat atas bukit, Rasulullah kumpulkan kaum Quraisy. Kaum Nabi SAW sebutkan, wahai kaumku, kalaulah seandainya aku bagi tahu dekat belakang gunung ni ada pasukan nak bunuh kita, pasukan nak serang kita, kalian percaya tak? Mereka kata, kami percaya, sebab engkau tak pernah menipu. Lepas tu kata Rasulullah, dekat tempat yang sama, Rasulullah kata, wahai kaumku, ketahuilah aku ini Rasul yang diutus untuk mengajak kalian menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata. Apa respon pakciknya Rasulullah? Iaitu Abu Lahab. Abu Lahab kata, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kau wahai Muhammad, kata pakcik Rasulullah, Abu Lahab. Alihada jama'tana, engkau kumpulkan kami, untuk kumpul ramai-ramai kat sini untuk kau kata kau ni Rasul. Maka jadi Abu Lahab ni benci. Daripada dulunya Abu Lahab sangat menyayangi Rasulullah, mengharapkan Rasulullah, bahkan Abu Lahab disebutkan membebaskan seorang hamba perempuan atas kelahirannya Rasulullah SAW, kerana sayang dengan Rasulullah. Tapi bila mana Rasulullah mendakwa dirinya sebagai Rasul, kata Abu Lahab, tabban lak, celaka kau Muhammad, celaka kau. Maka ketika itu Abu Lahab dengan isterinya, mereka ni buat satu modus operandi. Apa yang orang buat? Mereka selalu menghina Rasulullah. Bahkan isterinya Abu Lahab ini lempar duri dekat kawasan di mana Rasulullah SAW berjalan. Maka ketika itu turun ayat Al-Quran, tabbat siyada abi lahabiu wa tab. Celakalah Abu Lahab. Celakalah, tabbat itu celaka, wa tab, dan celakalah, dua kali celaka. Celaka di depan, celaka di belakang. Kenapa? Kerana dia telah pun mendustakan Rasulullah, mencelakakan Rasulullah SAW dan menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang sama kita nak katakan bahawa Nabi setiap Nabi ni sebelum jadi Nabi itu dah baik. Nabi Saleh sebelum jadi Nabi pun dah baik. Maknanya kebaikan ini kalau boleh kita jangan tunggu. Ada orang kata, nantilah Ustaz, saya dah umur 40 baru saya jadi baik. Nantilah Ustaz, saya dah jadi Ustaz baru saya jadi baik. Nantilah Ustaz, saya dah pencen baru saya nak pergi masjid. Nantilah Ustaz, contohnya dah berkahwin nanti saya berubahlah. Sekarang tak apalah, biarlah saya merokok banyak-banyak, biarlah saya banyak-banyak. Kita katakan tidak. Kebaikan itu bukan nanti, sekarang. Rasulullah SAW tak kata, nantilah aku dah jadi Rasul baru aku jadi baik. Tak, sebelum jadi Rasul, Nabi Saleh sebelum jadi Rasul, marjuah, telah pun akhlaknya itu dicintai. Yang jadi akhlak baik, bercakap baik, bersifat baik, itu adalah sekarang kita kena buat, bukan tunggu nanti. Seterusnya, walaupun mereka telah dilarang untuk tidak mengganggu unta tersebut, tetapi sayangnya mereka ini kerana mereka tak puas hati. Walhal yang disebutkan dalam kitab tafsir, unta ni bukan sahaja dia diberikan peluang untuk minum satu mata air tersebut, tetapi antara kehebatan unta ni, susu unta ni
diberikan minum kepada semua penduduk-penduduk dekat kaum Samud itu, kaum Samud itu, sehingga mereka semua boleh minum. Maksudnya boleh dapat susu free, kan? Kemudian boleh apa saja perlu kita kata, tapi itulah orang kalau dicabar, orang-orang kaum Samud ini, mereka kata kenapa kita tak kacau saja unta ni? Maka disebutkan dalam Al-Quran, idzim ba'atha ashqaha, maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka, namanya Hudar bin Sarif. Hudar bin Sarif ini merupakan seorang lelaki yang mana dia ditugaskan dan diberikan, orang kata satu upah. Hudar digoda dengan wanita. Jadi wanita kata, kalau kau berjaya bunuh unta ni, aku akan kahwin kau dengan anak-anak aku. Kau pilih mana anak-anak perempuan aku yang kau nak. Semua cantik-cantik lah. Bayangkan, dan inilah sebenarnya kadang-kadang wanita ini dia boleh menjadi satu fitnah yang besar. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu fitnatan adarru 'ala rijal, dan tidaklah aku ma taraktu fitnatan, aku tidak tinggalkan satu fitnah, satu ujian, satu bala yang paling besar, yang berbahaya untuk lelaki, kata Rasulullah, minan nisa, daripada perempuan. Maksudnya tu fitnah ini kita kena faham, fitnah ni dia ada banyak makna. Bukan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu, fitnah tu satu makna je. Saya fitnah awak, maksudnya saya tuduh awak. Saya difitnah, saya dituduh. Tapi sekarang kalau ada ayat Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kamu, anak-anak kamu itu fitnah. Takkanlah kita nak kata anak kita ni tuduhan. Takkanlah kita nak kata ni tidak. Kerana fitnah dalam Al-Quran, dalam hadis, kalau kita buka dalam kitab-kitab ulama, ada 11 makna. Ada 11 makna fitnah. Contohnya apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih teruk dosanya daripada membunuh. Biasa orang kita bila dengar ayat ni, dia kata, awak jangan fitnah saya. Fitnah itu lagi besar dosanya daripada membunuh. Biasa budak-budak sebab dia dengar tu ayat Quran kata wal fitnah. Tapi sebenarnya fitnah kat sini bukan maksudnya tuduhan, tetapi fitnah dalam Al-Quran pada ayat ini, konteks ayat ini, wal fitnatu asyaddu minal qatl, maksudnya kesyirikan. Kesyirikan. Sebab apa? Dekat Mekah tanah haram. Tanah haram tak boleh perang. Tanah suci ni tak boleh tumpahkan darah. Nak buat kisos pun kena buat di apa, kalau jahiliah zaman dahulu, mereka buat di luar tanah haram. Jadi, tetapi dalam pembukaan kota Mekah, buka kota Mekah, berlaku peperangan dalam tanah haram. Kata Allah Subhanahu, firman Allah Subhanahu taala, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, membunuh itu dosanya besar. Tetapi fitnah yang bermaksud kesyirikan yang berlaku di Kaabah, kesyirikan yang berlaku di tanah haram, itu lebih besar dosanya. Maka ketika itu Allah mengizinkan berlaku peperangan di situ untuk menghilangkan kesyirikan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, kerana ada kesyirikan di kota Mekah, maka walaupun membunuh itu tidak dibolehkan, tetapi dosa syirik lagi besar daripada dosa membunuh. Maka ketika itu berlakulah peperangan akibat kaum muslimin diserang. Wala taqtuluhum indal masjidil haram, jangan kalian bunuh, jangan kalian berperang di Masjidil Haram, tak boleh. Hatta yuqatilukum fi, sehinggalah mereka yang start peperangan dulu. Jadi peperangan ini boleh dibuat kerana ada kesyirikan. Itu pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama juga kita katakan ma taraktu fitnatan, fitnah yang maksud kat sini adalah ujian. Jadi fitnah ni ada banyak makna, ada maksud ujian, ada maksudnya membakar. Dalam surah Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, mereka ashabul ukhdud, mereka yang membakar orang-orang beriman. Jadi fitnah ni ada banyak maksud dia. Ada maksud ujian, ada maksud bala, ada maksud bencana, macam-macam. Wattaqu fitnatan allati la yusibanna allazina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Dan berhati-hatilah kalian dengan fitnah yang tak terkena pada segolongan kalian, tapi semua kena. Maksud fitnah kat sini adalah azab. Jadi fitnah ni dia bawa banyak makna. Jadi sama juga apabila kita nak cerita pasal bagaimana kisah orang yang nak membunuh ini, kerana dia dibunuh ni kerana ditawarkan wanita.
kata kalau kau berjaya bunuh unta ni, dan wanita ni tak salah, tetapi maka seorang lelaki ini perlu menjaga dirinya. Saya teringat pepatah pernah menyebutkan, berbaki 5 minit lagi, orang lelaki ni kalau dekat luar rumah umpama singa, tapi kalau balik rumah jumpa isteri, kadang-kadang boleh jadi kucing, kan? Daripada singa tukar jadi kucing. Sebab apa? Ya, hebatnya seorang isteri boleh melembutkan hati suami. Walaupun garang dekat office, tapi dekat rumah baik, ini semua. Jadi hebat. Kalau dalam benda yang halal, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya isteri itu mengajarkan suaminya bermaksiat, abang tak payahlah solat, kalau abang solat saya ceraikan abang. Kadang-kadang kalau iman tak kuat pun ada orang sanggup meninggal, tak sanggup, tak apalah, biarlah abang tak solat, yang penting awak jadi isteri saya. Waliyazubillah. Bahkan ada orang sanggup meninggalkan agama, menjadi murtad hanya semata-mata nak berkahwin. Maka ketika itu betullah kata Rasulullah, ma taraktu fitnatan, tidak aku tinggalkan fitnah, ujian yang besar ala rijal, yang berbahaya bagi orang lelaki ini, minan nisa, daripada kalangan perempuan. Qudar bin Sadif ni pun tergoda dengan wanita, menyebabkan dia ini menjadi orang yang paling celaka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, nak tak aku ceritakan kepada engkau bi ashqa rajulain, dua lelaki yang paling celaka. Yang pertama kata Rasulullah, akirun naqah, yang menyembelih unta. Untanya apa? Untanya Allah Subhanahu wa taala. Orang celaka yang kedua kata Rasulullah, wahai Ali, yang mana yang menetapkan kepala engkau, yang memukul kepala engkau dengan pedang sehingga berdarah-darah kepala engkau, yang membawa kepada kematiannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maksudnya Rasulullah bagi tahu ke Ali, nanti kau ni akan dibunuh. Dan ini antara perkara-perkara yang kita katakan perkara gaib yang Rasulullah SAW tahu. Rasulullah SAW asalnya tidak tahu perkara gaib, melainkan apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul la a'lamul ghaib, katakan engkau tak tahu perkara yang gaib. Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril. Jibril malaikat yang terbaik. Malaikat paling baik Jibril. Manusia yang paling terbaik Rasulullah. Jibril datang jumpa Rasulullah. Jibril tanya, mata sa'ah, bila hari kiamat? Hari kiamat ni perkara gaib, masa hadapan. Kata Rasulullah, mal mas'ul anha bi'a'lama minasai. Yang ditanya tak tahu, yang bertanya pun tak tahu. Maksudnya aku ni tak tahu, engkau pun tak tahu. Apa maksudnya? Rasulullah SAW tak tahu perkara yang gaib, melainkan apa yang Allah SWT beritahukan. Kenapa saya nak cerita benda ni? Sebab sekarang ni dah ramai dah orang tiba-tiba kata, nak dikatakan contohnya, wallahi wa billahi wa tallah, demi Allah, insya-Allah tahun depan akan datang hari kiamat. Hati-hati. Buat hati-hati. Ini Nabi pun tak tahu, tiba-tiba awak kata awak tahu. Jadi antara juga Rasulullah SAW pernah naik dekat atas bukit Uhud. Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Umar dan Utsman. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian bukit Uhud bergoncang, macam gempa bumi lah. Lalu kata Rasulullah, uthbut ya Uhud, wahai Uhud, jangan bergoncang. Fa inna 'alaika nabiy, sesungguhnya di atas engkau ini sekarang ada Nabi. Wasiddiqun, orang yang membenarkan apa yang cakap, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Wasyahidan, dan dua orang yang mati syahid. Dan kebetulan yang kat situ adalah Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Abu Bakar meninggal dalam keadaan tidak dibunuh. Umar, Utsman, Sayyidina Ali, mereka ini meninggal dan mati syahid kerana dibunuh. Utsman, Sayyidina Umar dibunuh oleh orang Majusi. Sayyidina Utsman dibunuh oleh orang siapa? Orang Islam yang berfikiran Khawarij. Apa maksud yang berfikiran Khawarij? Yang mana dia ini mengkafirkan orang Islam, di masa yang sama dia menghalalkan darah orang Islam. Dia kata, Utsman, engkau ni lantik kroni sahaja. Sebab Utsman masih jadi khalifah. Dia letak kaum-kaum dia, saudara apa, macam seperti Muawiyah radhiyallahu anhu, dekat mana? Dekat Syam. Dia kata, engkau ni tak berhukum dengan hukum Islam, engkau ni tak begini-begini. Jadi mereka ni puak-puak Islam yang ekstremis, yang menghalalkan darah, sehingga Sayyidina Utsman itu dibunuh. Saya ingat saya cerita, Sayyidina Utsman bin Affan, bila mana dia dibunuh, bukan sekadar dibunuh,
Jasadnya tak bagi ditanamkan dekat baki. Akhirnya apa yang berlaku? Apabila saya cerita, namanya Anas, perawi itu ada perawi namanya Anas bin Malik ke, atau saya lupa nanti, ada seorang perawi ini, dia ceritakan ketika mana Sayyidina Uthman bin Affan tak boleh nak dimakamkan dekat baki, sebab dekat baki ada orang Khawarij jaga, dekat sini pun ada orang Khawarij jaga. Lalu apa yang berlaku? Pada waktu malam-malam, tak ada lampu, tak ada apa, mereka bawa jenazahnya Sayyidina Uthman bin Affan menggunakan pintu rumah. Pintu rumah tu sebagai apa? Sebagai orang kata pembawa ni, bawa diam-diam. Sebab orang Khawarij tak nampak, zaman dulu tak ada lampu suluh, kan? Bawa, kemudian dekat baki pun, nak masuk baki tak boleh. Sebab apa? Sebab baki tu ada orang Khawarij jaga. So dimakamkan agak dekat kawasan yang jauh sedikit. Sebab tu siapa pergi ke kuburan baki, mereka akan melihat jenazahnya Sayyidina Uthman bin Affan itu dekat tengah-tengah baki, bukan dekat pintu utama. Sebab apa? Sebab dulunya terpaksa letak dekat bahagian, sebab baki itu dibesarkan menjadi lebih luas. Jadi kita nak katakan semua. Dan kata Rasulullah SAW, dia kata syekh saya, hatta yataqatta ra'sah. Jadi kerana mereka bawa cepat-cepat tu, jasadnya Sayyidina Uthman tu, kepalanya tu berlaga dengan pintu tersebut. Nak katanya bawa cepat-cepat. Jadi inilah kita nak ceritakan bagaimana dua orang yang paling celaka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama orang yang mana menyembelih unta tersebut, dan yang kedua orang yang membunuh Sayyidina Abi Thalib. Dan puak-puak yang ekstremis yang mana menghalalkan darah. Kamu tak solat, bunuh. Kamu berzina, bunuh. Padahal tidak boleh. Dalam bab hukum jenayah, hukum jenayah, hanya pemerintah yang boleh buat. Kita ni, contohnya ada orang mencuri, boleh tak kita belasah dia sampai dia mati? Tak boleh. Hukum jenayah, boleh tak kita potong tangan dia? Oh, Islam kata potong tangan. Mai sini kau curi rumah aku potong tangan kau. Tak boleh. Yang boleh buat adalah pemerintah. Hukum qisas, hukum hudud, semua ini adalah pemerintah, bukan kita tempatnya. Sebab itulah kadang-kadang ada orang yang antara yang menghasilkan puak ekstremis, apa yang laku? Oh, saya nak tegakkan Islam, saya nak bom bunuh diri dekat tempat ini. Bukan ini cara ni. Sebab itulah insya-Allah nanti kita sambung lagi masalah bab Khawarij ini. Sebab menarik apabila pada zaman Sayyidina Ali, tak silap saya, Ibnu Abbas berjumpa dengan orang-orang yang Khawarij. Orang Khawarij ini di Islam, tetapi dia ekstremis. Dia khuruj daripada pemerintah, dia keluar daripada pemerintah, dia mengkafirkan pemerintah. Dia kata kafir dalam pemerintah ini semua, dia menghalalkan darah pemerintah. Sebab itulah orang Khawarij juga sebab itulah orang Khawarij ini membunuh sebagian orang, banyak pertumpahan darah. Dah pukul 7.40. Saya takut nanti saya melebihi masa. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah kita akan sambung lagi nanti kisah Nabi Saleh. Kita sambung lagi kisah Nabi berkenaan dengan cerita Khawarij, sehingga kita tidak sampai ke tahap tersebut. Dan kalau seandainya, sebab saya hanya mengajar di masjid ini sebulan sekali, tapi kalau berminat nak ikut kelas mingguan saya ada buat daripada pukul 10 pagi sampai pukul 11 hari Sabtu, setiap hari Sabtu. 10, 11 itu kelas Riyadhus Shalihin. Kita baca hadis Rasulullah, kita baca terjemahan, kita terjemahkan, itu lebih cepat. 11 sampai 12.30 itu kelas Al-Quran berserta tadabbur. Saya cek bacaan orang yang hadir, setakat ni ada lebih kurang dalam 20 orang. Satu ayat, dua ayat, cukup satu muka surat, saya bawa tafsiran Ibnu Katsir. Jadi 10 sampai 11 kelas hadis, 11 sampai 12.30 kelas Al-Quran pada hari Sabtu setiap minggu. Ini sebenarnya pun antara kita cubalah untuk kita kekalkan, kita murajaah ilmu-ilmu dulu yang kita pernah belajar, tafsir-tafsir yang dulu kita pernah belajar. Sebab bila kelas sebulan sekali ni, sekali tu je lah. Kalau boleh ingatkan nak habiskan cepat kan, tapi sebulan sekali maknanya setahun hanya 12 kali sahaja kita berjumpa. Aku qauli hadza, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, wa nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami bertawassul dengan nama-Nama-Mu yang mulia, dengan sifat-sifat-Mu yang agung. Kami bertawassul ya Allah dengan amal saleh yang kami harapkan, dengan keikhlasan yang kami lakukan pada hari ini.
Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, permudahkanlah yang susah, perluaskanlah yang sempit, dan berikanlah kesembuhan bagi kami, kesembuhan daripada segala penyakit untuk ibu bapa kami, untuk anak-anak kami, kaum muslimin muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan segala urusan kami padamu ya Allah. Ilaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas insya-Allah saya buat secara online. Jadi boleh ikut kat rumah. Boleh kan yang berminat nanti boleh ambil nombor telefon saya, kemudian nanti pakai Zoom. Nanti insya-Allah kita yang berminat boleh ikut letaknya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat 2 rakaat jangan lupa untuk dapat pahala haji dan umrah.